Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahli kuasa Masjid Ar-Rawdah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat anda bersama dengan para jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi bertambahnya keceriaan masjid kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan comelnya masjid semangat lagi tinggi untuk kita berada di rumah Allah ini. Dalam tazkirah ini yang nak pilih satu tajuk, iaitulah kesan iman di dalam jiwa seorang muslim. Di bawah topik dia kaifa haluka ma'a rabbik, bagaimana keadaan kita bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat kehidupan manusia sentiasa berubah. Sebagaimana udara juga berubah, ada kala panas, ada kala sejuk. Demikianlah hati manusia itu. Sebagaimana mata kita ni, waktu dia terang, maka dia akan nampak apa yang ada di depan kita. Waktu gelap, kita tak nampak. Jadi kalau kita tengok kepada mata, sehingga ahli falsafah buat bandingan mana lebih hebat di antara mata dengan telinga. Jadi sebahagian mereka mengatakan mata lebih hebat daripada telinga, sebab mata boleh tengok macam-macam benda, telinga dengar ya. Tapi ulama syariah kata tidak, telinga lebih hebat daripada mata. Mata dalam gelap tak nampak dah. Kalau telinga nampak tak nampak. Alik sebelah alik tabir tu, tirai tak nampak. Tapi telinga dalam gelap ke, dalam cerah ke, dia boleh tangkap banyak benda. Dan realiti juga menyokong, mengatakan ramai di kalangan ulama-ulama kita ni, ulama besar, pakar dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang fiqh, buta mata. Itu dia panggil permulaan perbandingan yang simple untuk kita nak lihat bahawa hati kita juga demikian. Hati kita ni berbeza-beza. Ada kalanya dia dapat lihat dengan pandangan dia tentang kehidupan yang akan datang. Dia dapat tengok hakikat suatu perkara. Dan ada kalanya hati kita ni mahjub, terhijab, kita tak nampak apa-apa. Yang kita nampaknya makan, minum, nak kahwin, nak cari harta, itu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan tentang pandangan mata hati ini di dalam surah Al-Isra ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa dia buta atas dunia? Maksud di sini buta mata hati. Buta mata jelek, Allah SWT tak ambil kira. Bahkan satu keuntungan bagi dia, dosa mata tak ada. Maknanya satu fail terhapus daripada dia, iaitulah dosa penglihatan. Kita hari ini dosa mata agak-agak mudah selamat ke payah selamat? Payah nak selamat. Buka TV nak tengok berita, kadang-kadang bukan tengok berita, tengok pembaca berita. Kadang-kadang kita ni. Buka YouTube nak cari ceramah Abu Anas. Nak boleh kesapa ceramah tu, hak lain pula keluar. Ramai juga makcik-makcik di tengah jalan. Itu dia panggil dosa mata banyak. Allah nak sebut dalam surah Isra ini, man kana fi hadhihi a'ma, siapa dia buta
mata hatinya dalam dunia ini tak tengok hakikat, tak tengok kebenaran, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga buta. Nasallallahu alaihi wasallam wa adallu sabila, dia akan sesat jalan nak menuju ke syurga. Kita kata wal iyaz billah, minta pelindung kita dengan Allah azza wa jalla daripada tersebut. Jadi bila mata hati kita ni mendapat pandangan berdasarkan kepada cahaya keimanan yang Allah Ta'ala campak dalam hati kita, maka ketika itu kita akan meningkat. Malam ni saya nak para jemaah sekalian muhasabah. Kehidupan kita ini meningkat ke di tahap lama yang tak gerak-gerak. Macam mana tak gerak? Daripada dulu lagi sampai hari ini pun lagu tu dah kita. Kepahaman kita tentang Islam, amalan kita, perkara-perkara yang sunat harian bertambah ke tidak? Maka jadi soalan. Jadi Allah SWT sebut dalam suratul Hadid ayat 16, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Jadi lama tempoh mereka duduk, maka hati dia jadi keras. Kalau kita tengok dari segi logik, sepatutnya lagi lama kita hidup, hati kita makin lembut. Tetapi kalau hati itu tidak digilap, tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian betul-betul. Kalau hati itu tidak digilap, maka ketika itu dia makin malam. Dalam hadis yang Nabi SAW sebut, innal iman yakhlaqu fil qulub. Iman itu akan lemah, lusuh, tidak bermaya dalam hati, kama yakhlaqu thawb. Nabi buat bandingan sebagaimana lusuhnya pakaian kita. Baju kita ni kalau kita pakai lama-lama, lusuh tak lusuh? Baju ni comel saya pakai berapa tahun? 10 tahun. Warna dia agak bertukar, kain dia pemula nak lembek kan. Jadi Nabi kata apa? Iman demikian dalam hati kita. Mana kalau ceramah pun tak pergi dengan majlis tazkirah pun tak hadir, zikir-zikir pagi petang tak baca, dia makin menurun. Maka Nabi beri saranan kepada kita, fajaddidu imanakum. Nabi kata perbaiklah, perbaharuilah, servislah iman kamu. Mana kita kena tingkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kata di para ulama hadis mengatakan darajatnya hasan. Dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub. Fitnah, ujian itu dibentangkan ke atas hati. Manakala hati itu cerah, dia dapat scan kata orang. Tengok, ini bahaya, tinggalkan. Ini tak comel, jauhkan. Tapi kata Nabi, urudal hasir udan. Seperti kita bentang tikar kita sebilah demi sebilah, satu dah semua satu. Maknanya dia mari. Kalau kita ada cahaya iman kuat, mana kita boleh tepis. Nauzubillah, dia ni tak baik, dia ni tidak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamat. Tetapi fa ayyu qalbin ashrabah. Tapi mana-mana hati yang kelam, yang gelap, yang tak boleh nak menilai, nak menepis fitnah ujian tadi, dia menerimanya, nuktatan sauda, maka akan tertitik satu titikan hitam, tompok hitam di atas hati. Jadi lama-lama tompok ni akan jadi karat, kallabal ran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ingatlah, dia akan jadi ran tu karat. Bila karat buat atas hati, katalah, kalau kita istilah orang Kelantan ni, katalah rima gajah pun tak masuk dalam Quran. Dengar orang yang buat hadis ni, dengar orang yang mengajar Quran, dia dengar khutbah imam duduk atas mimbar dengan tongkat lagi sebut, sama bagi dia. Orang kata riba haram, tak pernah taubat lagi. Rasuah haram, kalau tak ada rasuah tak boleh nak berniaga, jawab selalu. Jadi sebab apa jawapan? Mana hati telah tertutup, pada ketika itu dia tak boleh. Baiklah para jemaah sekalian, yang kita kata kesan iman itu dia akan ada permulaan. Kesan iman ada permulaan. Kita bercakap di atas dasar realiti. Apa dia realiti? Kita dulu sebelum cahaya iman itu bertambah dalam jiwa kita, kadang-kadang kita rasa jemu, rasa lesu,
Tak apa-apa nak pergi masjid, berlaku tak berlaku dalam sejarah hidup kita? Berlaku. Tapi tak sudut cerita dengan orang lah. Setengah orang juga kadang-kadang kita jadi takut. Biasanya kalau waktu dibuka, orang pergi haji ni, dia mari, dia semangat. Ustaz tak kenal saya. Kata dia lah, muka ni baru jumpa. Oh saya dulu pergi, mula nak cerita. Nak cerita dia ni hero sangat. Kita kata tutup. Kau cakap, nak cakap juga dalam luar perasaan, awal malam ni bangun pukul 2, pukul 1 pagi, dia dekat Kaabah, bergantung di kelambu Kaabah, cerita dengan Tuhan. Kalau boleh duduk di multazam, di antara pintu dengan Hajar Aswad, itu lagi cantik. Kalau tak dapat, aku duduklah mana-mana tempat, cerita padamu, ya Allah, kamu tahu berapa hal aku dulu gini, maka tidak ada tempat aku nak minta pengampunan, nak minta taubat, nak menyerahkan diri lain daripadamu, kita menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tahu cerita orang. Jadi sebab dia kata, maka para ulama menggariskan bidayah itu permulaan titik Allah nak bagi kebaikan kepada kita, yahdiyahu. Bila Tuhan nak bagi hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan cerahkan dada kita nak menerima Islam. Kalau dulu tak apa nak pergi masjid, sekarang ni alhamdulillah belum masuk waktu, bersiap. Kalau dulu tak salat langsung, bukan saya kata pergi masjid, semaya pun. Sekarang ni alhamdulillah dah salat. Tapi hak 5 jadi 3 kadang-kadang. Itu yang panggil bidayatul khair. Maknanya sudah ada titik permulaan Allah Ta'ala campurkan dalam hati dia cahaya keimanan. Jadi kita kena ingat, bila ada titik permulaan ini perlu digilat. Tapi nak gilat itu ingat baik-baik, jangan salah gilat. Orang masuk ke air ni dengan bersabu. Kau beruh kain. Kalau dia beli berusi, kau apa jadi? Kau ada rambut habiskan. Maknanya nak gilat kita ni perlu kepada jalan yang betul. Perlu pada jalan yang betul. Ramai orang ni kadang-kadang salah jalan. Saya ni nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pergi cari masuk betapa dalam gua laki sekali, terjebak dengan ajaran sesat. Jangan main. Jadi apa yang bidayatul khair ni kita mula di masjid kita. Ada ustaz kita mari kuliah, kita belajar. Kemudian kalau tak buka Quran pula buka dekat pasang berai mata selalu. Apa berai mata? Faham kau tak faham? Tak boleh nak baca. Kedua ya ada orang buka tengok Quran ke titihai mata. Apala yatadabbaruna al-Quran. Allah kata apa ni? Wa idza quri'a al-Quran, bila dibaca ayat Quran, wajilat quluhum, hati gemetar. Kita ni buka Quran bukan hati gemetar mulut tadi nak baca. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kalau buka Quran tadi nak baca, kata alhamdulillah dulu. Pasal buka dah Quran. Dulu tak buka langsung. Ini pengalaman nak pergi di satu kawasan di Ulu Kelantan, tempat banjir. Ada hero situ mari jumpa, dia kata alhamdulillah ustaz banjir. Kata aku tak siram. Dalam dia katanya sebab banjir ni saya sampai ke masjid. Kalau tidak ustaz tak jumpa saya sini, jumpa tempat keluarga saya, jumpa macam-macam dalam situ. Kata bola situ. Dan jumpa di masjid ni comel, kita akan gilatkan perjalanan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, awaman kana maitan fa ahyaynahu. Bukankah dulu dia mati, kami hidupkan. Allah kata mati betul, sesal hidup dia di akhirat. Mati hati, kami hidupkan. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Jadi kami jadikan nuran yamshi bihi fi dhulumat. Allah jadikan cahaya keimanan dalam hati kita, seolah-olah kita berjalan dalam gelap kita cerah. Terang benerang, tengok dia punya kapasiti, tengok dia punya berapa bol yang kita dapat. Jadi kalau dapat bol kecil, jaga. Berjalan secara perlahan-lahan, maka permulaan ini para jemaah sekalian, iaitulah bidayatul khair, permulaan perjalanan menuju Allah Ta'ala, kita kata alhamdulillah. Maka para ulama mengatakan, apabila seorang itu dapat kesan dalam hati dia, syu'ur bin nadam, merasa kesal dengan benda yang lalu. Allahu Akbar. Duduk dalam negeri Islam,
dalam keluarga orang Islam tapi nak baca Quran tak erti. Ada tak ada penyesalan? Mari dah kita kata itu satu permulaan baik. Mula-mula. Kemudian dia teringat pula dia tentang hak Allah Ta'ala, banyak dia terlupa. Tak solat, tak puasa, menyesal. Kemudian kita berfikir pula tentang hak orang lain. Kita dengan jiran tetangga macam mana? Kita dengan keluarga kita macam mana? Maka semua ini bermula daripada penyesalan-penyesalan begini. Dia akan timbul, tuan-tuan boleh tanda, yang pertama sekali akan timbul perasaan al-haya'u minallah, perasaan malu kepada Allah. Ya Rabbi, segala nikmat aku nak Engkau beriman, tapi segala arahanmu tidak banyak yang aku patuh, banyak larangan-laranganmu aku langgar. Jadi dia bermula dengan malu kepada Allah. Itu tahap yang pertama. Bila bagi perasaan malu, naik tahap yang kedua, ar-raja fi afwi. Timbul, dia mula bertaubat, dia mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan taubat yang dia diterima. Kemudian dia naik kepada darjat yang ketiga, mula beramal dengan amal-amal yang baik. Sampai tak sampai kita ni? Marhalah ni sampai ke tidak kita? Malu sudah ada kita kepada Allah Ta'ala? Alhamdulillah kali sudah malu. Tak tahan kita, ini tak malu Tuhan, tak malu manusia. Ini berat. Nipu orang, sengih-sengih suka. Tak ada perasaan. Malu kau manusia apa tidak, malu ke Tuhan apa tak. Subhanallah. Keluar rumah, tak tutup aurat. Anak kita, isteri kita, dia sendiri itu tak ada perasaan malu. Pakai seluar ketat lebih pada buku hantar orang. Tak ada perasaan. Malu ke orang pun tak. Kita nak tengok dia rasa malu. Ini manusia ke apa? Pakai yang lagu ni. Berfikir waras atau tak waras. Tapi manusia dia sendiri tak malu kepada manusia, dia sendiri tak malu kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang ini duduk dalam keadaan yang begitu dahsyat. Allahu Akbar. Tapi para ulama kata, jangan terpedaya dengan permulaan yang baik. Jangan rasa, oh saya hari ini baik kan, ni bau klik muka, pakai sampai juga panggil tak apa-apa, gerak semata tak sampai tak tahu macam kau. Jumpa guys sebelum yang Mekah ni, atas baru atas kepala sepakai. Tapi mengaji tak ada, majlis kuliah tak ada, majlis ilmu tak pergi. Orang suruh bawa beli kitab mari mengaji Quran tak mau. Itu dia panggil iltirar. Ini orang terpedaya dengan permulaan yang baik. Tak berubah orang ni, berubah pakaian, berubah penampilan, tapi tidak berubah dari sudut kefahaman mereka kepada Allah. Maka kita akan bimbang. Sebab kalau kita terlalu over, suka, happy dengan perubahan yang kita ada, tapi kita tidak isi perubahan, maka akhir lama-kelama dia akan berpaling pada waliyahzubillah. Lesu dia. Maka bagaimana kita nak buat? Para ulama mengatakan apabila kita telah merasai kemanisan iman sudah masuk dalam hati kita, permulaan ini, jadi kita kena berusaha bagaimana nak mantapkan iman kita dalam ini. Yang pertama, tuan-tuan ada di antara ciri-ciri fenomena perubahan yang positif dalam mereka ini, yang pertama sekali, bertambahlah semangat dia untuk melakukan kebaikan. Tambah semangat. Dengar orang kuliah suruh maya sunat, qabliyah, ba'diyah, kita buat lagi. Dengar orang kata tahajud, bangun walaupun 2 rakaat. Witir kekal dengan 3 rakaat. Duha 2 rakaat ada. Itu dia panggil permulaan supaya kita teguh dalam perjalanan. Yang kedua, ziyadatul wara'. Apa dia wara'? Jalan sepak, awak pakai tunjuk semua tak mati. Setengah orang kata, oh dia terwara' sungguh. Kalau jalan tunjuk semua tak mati. Mana selalu selakor jalan. Tapi account dia bank penuh dari riba belakang. Tak tukar-tukar account. Sambil-sambil perniagaan dia jual benda-benda yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jual dalam kedai dia penuh dengan barang-barang yang tidak halal, itu tidak wara'. Wara' ni bukan dengan tunduk jalan. Dalam kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang berjalan tunduk Rasulullah kata wara', itu orang terpedaya dengan diri sendiri. Itu bahaya. Dipanggil al-iqtirar bin nafsi, iqtirar ahli ibadah. Terpedaya ahli ibadah ini apabila dia nak suruh orang kata dia di wara', dia di wali, itu hebat.
Jadi warang kita di sini kata ulama, warang itu iaitulah meninggalkan benda yang syubhat kerana takut terjebak pada haram. Itu warang. Kita dekat orang panggil duduk macam. Orang cakap, jangan masuk ni. Saham ni cepat kaya ni haram. Cepat kaya apa ni? Ni pelabur dari Mekah. Marah, kita pun pernah marah. Lepas dia 200 ribu terbang, baru mari tanya apa ustaz kena dah. Masa orang kita nasihat pun, dia kata ustaz mana baca doa ni? Baca doa sungguh. Nanti puluh ustaz tu doa, orang kata betul. Dia tak mari tanya undang-undang, tak mari tanya hukum. Dia mari tanya, bila ustaz nasihat, dia kata ustaz tu nanti baca doa. Bila dia kena tipu, dia cari ustaz tu, baru ustaz nanti baca doa. Langsung balik semula biti dia. Boleh ke tak boleh? Tak jadi apa dah. Warang ni tuan-tuan, definisi dia warang iaitulah meninggalkan perkara-perkara yang kita nampak ada syubhat, kesamaran di situ. Kalau haram itu wajib kita tinggal. Ini yang diragui, tinggal. Itu dia panggil warang. Hari ini saya nak kita bagaimana kita nak maintain kesedarannya ada. Bagi anak lah, tuan-tuan yang boleh mari masjid, boleh mari kuliah ni, ini orang yang alhamdulillah, orang yang sudah ada nurun yaktibullah, Allah Ta'ala ada campak dalam hati kita iman. Tapi iman kita tu mesti digilap, dimantapkan dengan sifat warang. Sifat warang iaitulah meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas kerana takut bimbang terjebak kepada memang perkara yang haram. Itu warang. Yang ketiga, insirafur raghbah ba'da syai'an dunia. Dia bermula meninggalkan sedikit demi sedikit ketamakan pada dunia. Ini dia panggil az-zuhud. Jadi saya kena tutuplah syarikat saya. Tak ada orang suruh tutup syarikat. Saya kena tutuplah kedai saya. Dah buka kedai lagi banyak tak apa. Tetapi makna zuhud daripada dunia ini iaitulah dan kita buang daripada dalam hati kita sifat tamak pada dunia. Jangan kata ada setengah orang ni bila sebut bab zuhud, kereta dia pun tak masuk. Kata buat tak masuk kereta ni. Masuk. Kelih baju tak gosok, warna baju tak ada tak gosok. Zuhud, tu bukan zuhud tuan-tuan. Tu orang malah nama lagi. Pelakar baju pun tak gosok, kereta pun tak masuk. Ada di rumah dia sembah, wan, minta maaf rumah saya ni zuhud lah. Zuhud artinya buang pergantungan hati kita kepada dunia. Sehingga kan para ulama kata kalau peringkat zuhud tu tinggi, sama yang bagi dunia mari, dunia bagi sama. Nabi sebut dalam hadis, man kanatil akhirati hammahu. Tuan-tuan ingat hadis zuhud ni. Siapa dia letak akhirat itu menjadi agenda dalam kepala dia. Kalau kita buat benda-benda, buat buka kedai, buat projek, buat bisnes, buat apa saja tolong dia, kita duk fikir akhirat. Allah Taala apa? Jama'allahu lahu syamla. Allah Taala akan kumpulkan dunia mari tanpa dia. Wahya raghibatun. Dia tak suka tapi dia nak mari. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia hamma. Siapa dia dunia dulu menjadi cita-cita dia. Semua projek dia dunia, dia nak kaya, nak senang seperti orang lain. Allah Taala jadi ja'ala Allahu faqrahu baina ainai. Allah Taala letakkan kefakiran di duduk celah dua mata. Dia fakir di celah mata, kita nampak orang nak berlaku. Hak kita macam tak jadi apa, padahal kita kaya je. Tapi itu dia panggil sifat tamak, nak ambil orang. Maka yang ketiga, kesan daripada iman yang kita jaga akan mari satu sifat sifat zuhud, maknanya mengurangkan pergantungan hati kita kepada dunia. Jangan boleh kata saya tinggal ada dunia tak mahu dah. Maka ambil ke awak belakang lah. Kita tak suruh tinggal. Nabi SAW tak suruh Sayyidina Utsman menantu yang disayangi tinggalkan perniagaan. Nabi suruh lah. Bahkan Utsman mendapat keindahan pujian daripada Nabi SAW apabila dia telah memberi satu nafkah yang besar, berpuluh unta dia dengan barang-barangnya, dengan pelana unta. Utsman kata fisabilillah, aku derma pada jalan Allah. Ketika Nabi buat persiapan nak perang Tabuk, maka ketika itu Nabi kita bangun di atas mimbar. Nabi kata ma darra Utsman ma fa'ala pada yaum. Utsman tidak memberi mudarat lagi apa dia buat lepas pada hari. Allah Ta'ala telah beri keampunan dan Nabi kita jamin Utsman di jannah, Utsman di dalam syurga. Subhanallah. Jadi yang kita nak di sini apa dia? Kurang perasaan tamak dan tidak begitu duka cita kalau tak dapat. Yang jadi masalah kita ini, kenapa kita tak ada, bila kita tidak ada sifat zuhud, bila tidak ada sifat warang,
Kita sendiri yang buat masalah. Bila nak minta apa-apa tenda ke projek ke apa, kita dulu bagi tawaran. Awak nak, saya bagi komisi berapa. Kita kata ini langsung tidak ada warak. Dan baru ni saya sudah jumpa, tak jauh daripada tempat kita sini, ada seorang sahabat, dia cerita lepas pada kuliah, dia kata alhamdulillah saya punya syarikat tidak tidak terganggu perjalanan walaupun saya tak mendapat rasuah. Apa dah kau buat? Dia pun cerita apa tip yang dia dapat. Alhamdulillah, kita kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat apa tu? Ayat kata dia. Kata betul. Ada berapa tak kamu ni? Kata ayat tu. Baca. Kalau tuan bergantung pagi-pagi tak ada pun ayat ni, Allahu Akbar. Naik tarawih. Tengok, pagi-pagi nak turun rumah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takwa kepada Allah, takut kepada Allah, Allah Taala buka kelepasan. Tak ingat juga. Orang yang minta rasuah, tak ada rasuah dalam ini. Baru ni kita ceramah kepada pegawai SPRM. Kata tuan-tuan, ada rasuah sekarang? Dia kata ada banyak. Saya kata tak ada. Selek mata juga dia. Letih dah kita duduk gambar dia. Boleh ustaz kata tak ada. Kata tak ada rasuah. Yang adanya duit kopi. Apa lagi? Derma. Rasuah tak ada. Ada orang mari, tuan, saya lillahi ta'ala nak bagi rasuah RM50,000 ambil. Berapa? Balik meja kat dia. Mungkin CCTV itu juga ada rasuah bagi. Tak ada. Jadi kita kata rasuah tidak ada. Ini permainan syaitan. Dia tukar istilah. Rasuah tak ada. Riba ada. Riba ada. Tak ada. Gila baik mana-mana. Tak ada riba, ada interest. Ada bunga. Inna syayatin la yuhuna ila awliyahim liyujadilukum. Syaitan mari aja tukar nama-nama benda-benda yang haram itu ditukar. Tukar. Pasal apa dia tukar? Supaya kita tak kasar dosa. Sama juga bila kita nak mengumpat orang. Mari kita jumpa kedai kopi lama tak cakap. Nak bincang orang. Apa sebut bincang orang? Mari nak mengumpat orang sini. Guru panggil dalam grup WhatsApp kita jumpa di kedai kopi sekian, kita nak mengumpat orang. Mudah. Ada agak gila tak pergi kawan. Oh, aku dosa lain banyak tu. Kita nak pergi yang mengumpat pula dah. Tapi kalau kata nak bincang-bincang kawan, mari gamah dah. Bincang tu mengumpat lah sebenarnya. Pasal bila nama telah dilarikan, maka dia lari. Yang keempat, tanda yang keempat, izdiadut tafkir fil maut. Bertambah pemikiran kita teringat pada mati. Tuan-tuan, kali tanya kalau teringat ke mati, berani ke tak berani buat benda mungkar? Berani ke tidak? Ya, masalah kita hari ini bukan teringat ke mati, teringat orang mati. Jadi takut mati. Bukan takut mati, takut orang mati. Budak-budak duk main gambar dalam grup di atas lagi. Bila kita ni tengok gambar orang kahwin, pakat minat belaka dalam ni. Bila tengok gambar mayat, minat juga nak mati. Tak rasa dia pakat. Oh, nampak gambar lagu ni mana-mana dah. Mikir lagu lagi. Jadi di antara bidayatul khair, di antara kawalan yang kita nak kawal kepada hati kita yang telah dicahayai dengan cahaya iman itu, iaitulah apabila kita mula berfikir kepada mati. Kalau boleh waktu kita nak keluar rumah malam-malam ni, balik kepada masjid, jangan balik ke rumah dulu. Singgah dulu di kubur mana-mana. Berhenti kereta tu. Tak usah mati enjin lah, takut kan. Nampak payah-payah regak-regak lagi. Berhenti bagi salam sebagaimana Nabi ajar salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum as-sabiquna nahnu lahiqun. Ya orang dari kubur, mungkin dulu kami ikut kemudian. Kemudian kita memikir apa keadaan mereka dalam kubur. Tidak ada hati yang keras kecuali dia akan menangis. Tapi kalau kita di kubur ambil gambar ya, macam hari ni tau, air gaya penuh pakai di kubur. Dengan baju mau jangan-jangannya, Masya Allah, Tabarakallah. Anak kadang-kadang nak rasa nak buat peraturan, ada jaga di kubur. Tuan-tuan setuju ke tak tahu? Hari ni kalau ada kematian, anak cucu orang mari ikut jenazah, subhanallah. Macam nak pergi pesta. Dengan seluar ketaknya, dengan baju tak tutup auratnya, dengan jambu keluar. La ilaha illallah. Maknanya mati
tidak memberi kesedaran. Sedangkan dalam asal kata kafa bil mauti wa'isan. Ulama kata cukup dah mati itu motivasi untuk kita ingat mati. Ini tidak. Nah, mati tidak menjadi peringatan, maka kita satu kerugian. Jadi bila kita ingat mati, maka iman kita akan bertambah sebab kita akan buat persiapan. Ada satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika mensyarahkan ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang yang telah Allah Ta'ala cerahkan dada dia dengan Islam, maka dia duduk di bawah cahaya daripada Tuhan. Jadi orang tanya, kaifa in syarah sadr? Bagaimana kita nak tahu cara dada kita ni luas? Bagaimana kita nak tahu hati kita tu cerah? Bagaimana? Kata dia, idza dakhala nurul qalb in syaraha wa fataha. Apabila cahaya iman masuk dalam hati, maka ketika itu dia jadi cerah dan terbuka. Terbuka dengan apa? Jadi apakah tanda-tanda itu? Qal al-inabatu ila dalil qulub. Mula nak buat persiapan untuk balik kepada ke negeri yang kekal. Mana negeri kekal? Akhirat. Wa tajafi an dalil qulub, dan menjauhkan diri daripada negeri yang banyak tipu daya ini. Jauh diri daripada negeri yang banyak tipu daya, itulah dunia. Wal isti'dadil mauti qabla nuzulihi, bersedia untuk mati sebelum sampai masa. Kita ni sambil-sambil kita gurau sama kita, realitinya jawapannya sama kan. Penanya dengan nak jawabnya sama. Kalau kita tanya, bersedia ke tidak kita untuk mati? Berapa kita kata ready dah? Tuan-tuan agak-agak boleh kata dah. Baik, orang duduk di ICU dia kata ready lagi. Dia kata bukan, tidak tahu saya mati, cuma minta sikit lagi lah, ada masa sikit dah. Sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Munafiqun kan? Iza ja'a ajaluhum, dia kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, weh Tuhan, kalau boleh lewat sikit lagi, fa asaddaqa wa aku minas salihin, aku nak bagi sedekah dan nak jadi orang saleh. Nak kata apa ketika itu? Wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha, pada ketika itu tak akan mari lagi. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita nak istimrar ziyadah? Nak suruh iman kita tu sentiasa bertambah. Bagaimana cara? Para ulama mengatakan biarlah hudurul qalbi, hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati sentiasa ingat kepada Allah. Jadi nak ingat macam mana? Itulah apa dia punya alat ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Iaitulah duduk dalam majalis zikri, duduk dalam majalis. Orang baca Quran kita ada, tafsir Quran kita ada, bicara dalam bab tauhid, bab akidah kita belajar. Pasal kita bila masuk tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, para jemaah sekalian, tak payah duduk bicara. Hari ni orang duduk bicara berapa sifat Allah, di mana Allah duduk tanya ni, akhir kali kelahi sama-sama dia. Para ulama salafus saleh, dia kata kami dididik oleh guru kami dengan 3 sifat. Tanda tuan-tuan, kita ambil 3 sifat ni balik, bincang dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan kawan-kawan kita di pejabat, tazkirah kitanya nak menghayati 3 sifat Allah. Iaitulah sifat basar, sama, alim. Allah Ta'ala mendengar, melihat, mengetahui. Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Kalau 3 sifat ni duduk dalam hati kita, kemana arah kita ni? Berani tak bagi kita langgar? Tak ada siapa berani. Anda cerita dulu, tuan-tuan, waktu saya pergi melawat negara Qatar, negara Arab. Di kota ni kalau orang bawa kereta, tok kuning lagi api tu break dah. Siap. Kuning tu berhenti. Kita sini kuning tu lah, kaki canggih punggu dah. Ada sahabat kita dia Balawi. Dia kata kalau kuning tu canggih punggu tu kaki nak suruh dan. Canggih punggu dah ni. Kata pelik ni, kita duduk di Arab Saudi. Oh kalau kuning break, ni sopok di Arab. Tahu dulu ni ada boleh pergi Jawa lagi tak mahu. Di sana orang boleh Jawa, rupa-rupanya dia punya bayaran denda kalau langgar api merah 6,000 rial patah.
RM6.000. RM6.000 kali sini kaknya 12.000 juga. Tinggi lagi darjah. Jadi banyak RM6.000 banyak. Rupanya orang percaya, yakin keimanan dia kepada kamera yang ada di traffic light itu, tak ada siapa langgar. Kita balik lagi ni, kalaulah 3 ni sifat Allah Ta'ala, mendengar, melihat, mengetahui, duduk dalam hati kita, bukan duduk dalam mulut kita untuk kita sebut saja. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana perubahan hidup kita di dalam dunia. Hari ni yang kita tak berani nak ubah ni sebab apa? Sebab hati kita tidak hudur dengan Allah, tidak duduk bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Waktu belajar tahu dah sifat, tapi lepas pada tu teringat. Maka bila kita duduk di sini, kita akan duduk at-ta'amul ma'ad dunia. Yang pertama sekali, bagaimanakah kita berinteraksi, berkomunikasi, bermuamalah dengan dunia. Kita tak boleh tinggal dunia ni, tuan-tuan. Kalau kita duduk sini, ada orang kata saya tak nak dunia, kata salah. Dunia ni lah tempat kita mazra'atul lil akhirah, tempat kita nak bercucuk tanam, tempat kita nak buat persiapan pergi ke akhirat. Ingat ada cerita beberapa orang sahabat pemuda masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang pertama sekali pergi perang, mati lalu, mati syahid. Kalau yang kedua mati. Kalau yang ketiga ni paling akhir sekali mati. Dia kata bapa angkat dia, sahabat lain pula, dia kata aku bermimpi tengok anak angkat saya ni yang ketiga, yang paling akhir mati, duduk depan sekali. Dia direpot ke Nabi SAW, ya Rasulullah, pelik. Patutnya kau paling gagah perkasa, kau berani, kau mati saya, apa yang kuat tu lah, duduk depan sekali. Nabi kata apa? Bukankah dia sempat lagi hidup? Lepas pada sahabat dia orang yang mati tu, dia hidup panjang lagi umur dia. Dia sempat lagi berzikir, dia sempat lagi berpuasa, dia dah lagi dengan bulan Ramadan. Maknanya ibadat kita yang ada ini, masa yang kita ada ni, kita isi dengan ibadat. Man hasuna, apa ni kata Nabi SAW, orang yang baik itu man tala umruhu hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang panjang umurnya, amalannya banyak. Tuan-tuan yang panjang umur ni, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, sebab aset kita lebih banyak daripada orang yang mati awal. Tapi kalau orang mati awal tu dia tak sempat buat maksiat, hak panjang umur ni maksiat banyak, baik mati dulu. Tak banyak kira-kira. Tak banyak kira-kira. Allahu Akbar. Jadi pasal tu Nabi bila tengok orang bawa jenazah, Nabi kata mustarihun wa mustarahun. Mustarih, dia berehat, ataupun orang lain berehat daripada dia. Jadi pelik ke? Sahabat tanya selalu, bagaimana Rasulullah nak faham dia rehat ke orang lain rehat ni lagu mana? Nabi SAW beritahu, dia kata kalau dia tu orang baik, nasaya dia rehat daripada kesempitan hidup atas dunia. Tuan-tuan yang hidup atas dunia ni rasa senang ke rasa payah? Kita sederhana lah, tak sekira lah. Orang miskin tu berat lagi dia kan. Kalau sederhana buat susah. Berapa ramai orang kaya-kaya, Masya Allah, tabarakallah, tapi duk boleh ke hospital je. Ubat dia kalau kita sukat dengan sukatan apa ni, cukup dengan gantan ni, bergatal ubat. Orang kalau mari sup daging yang buat taraf tinggi. Orang air, sedap-sedap. Ya Allah, yang buat mani pula, kecil mani. Apa dia itu? Nabi kata mustarih, orang yang baik, dia rehat daripada kesusahan hidup tadi. Mustarahmin, kalau dia tak baik, orang lain berehat daripada dia. Kita dalam kampung kita dah ada seorang yang hak hidup kan, hak isap kan lah. Kita dah ada, na'udzubillah. Allah, terbuka sikit pintu, kocik lah. Pasal ada seorang dalam kampung, kalau orang lagu tu mati, tidak mustarah minum, orang rehat daripada dia. Jadi biarlah kita ni orang hidup, man hasuna tala umruhu wa hasuna amaluhu, bertambahnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hakikat dunia ni, ada ulama buat bandingan seperti kanak-kanak duk main dengan anak patung dia. Kanak-kanak dengan anak patung ni, orang tak boleh pergi kedai. Tengok comel dia punya anak patung bel, teddy bear apa benda, duduk cokok situ. Mau nak doko tak bangun, lagi tak pergi. Penuh dalam rumah dia dengan anak-anak
permainan. Anak kita lah, itulah anak cucu kita. Bila budak ni besar, dia nak lagi patut. Ulama kita buat bandingan kita dengan dunia kali itu. Waktu kita tak sedar ni, kita nak korek pelakon Nabi. Tapi kalau kita sudah mantap keimanan, kita tahu benda ni berat. Yang disebut halal wa hisab wa haram wa azab. Yang halal ni kita bawa ke akhirat kena hisab. Orang yang sibuk hari ni, orang kaya masuk surga lebih lambat daripada orang miskin. Kita kata betul. Muka orang miskin yang beriman, dia nak cek apa lagi mereka nak tengok. Harta dia tak ada. Jadi tanah harus ke pintu, tak apa dia ya. Kedai dia tak ada. Jadi nak cek apa lagi, cepat dia masuk dalam surga. Orang yang kaya ni banyak, Masya Allah, tabarakallah, banyak proses. Tapi masuk dalam surga tak semesti dia duduk bawah. Derma dia saja juta-juta setahun. Di ke atas dulu. Jadi kita jangan baca hadis dia habis. Ada setengah orang ni, kita kena jadi orang miskin pasal ada surga awal. Kita tahu masuk surga awal pun duduk bawah. Muka derma tak ada sihat pun dia. Jadi ingat awal fuqara ula sahabat. Orang miskin di kalangan sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami ni sedih Rasulullah. Zahaba ahli dusur bil ujur." Orang kaya ambil belakang, kau belakang pahala. Dia sedekah banyak. Dia semaya banyak. Dia apa ni? Jadi ada belakang dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia supaya baca zikir. Baca 3 hari, orang kaya dengar, baca juga. Dia mari jumpa ya Rasulullah, habislah kita. Orang kaya baca juga zikir ni. Nabi kata, "Zalika fadlullah yu'ti man yasha." Allah Taala beri kelebihan orang mana. Jadi itu dia panggil kelebihan seorang itu berbeza-beza Allah Taala beri. Cuma bagaimana kita bertaamul dengan dunia, disitulah keadaan kita. Kalau kita nak, jangan tinggal dunia. Kalau tidak, berat kita ni. Kalau tak ada orang kaya, tak ada zakat. Bila tak ada zakat, bagaimana orang miskin? Asnaf al-thamaniyah, yang 8 asnaf tu, bagaimana dia nak hidup? Itu jadi mayat. Allah kata di para ulama, kita tak kata bila kata nak insirah daripada dunia mana kita tinggal terus, jangan. Kita kena ambil, kalau tidak ekonomi kita ni nyambil dia, cuma tinggalkan dia daripada duduk campur dalam dunia. Yang kedua, kesan yang kedua, kesan iman yang kedua, iaitulah bagaimana kita bermuamalah dengan harta. Bagaimana bermuamalah dengan harta. Kita hari ini harta banyak, kita kata alhamdulillah. Tak banyak, tak banyak. Nah, kalau nak kira duit, pagi esok tak habis lagi. Duit pula tak habis nak makan, kau habis? Tak habis pula tak makan. Kalau makan tak juga dah. Bukan semua tanya aku makan. Nasib baik duitnya orang tak makan. Jadi bagaimana kita nak bertaamul? Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan janji fakir kepada kamu. Dekahlah banyak, tak miskin. Tadi ada jumpa dengan seorang makcik. Dia mari tanya bagaimana keadaan dia. Dia tak ada anak. Harta boleh tahan juga banyak. Kita kata sedekah. Projek pondok tengah buat tu, boleh 1 juta. Dia kata kalau lepas ni dia nak makan apa? Dia kata banyak lagi dia ada. Nak bagi tu sikit baru. Jadi akhirnya itu dia panggil tahap kita. Kita ialah kebimbangan tu ada. Mungkin tak tahu bila nak mati. Kalau tahu 3 tahun lagi nak mati, kita simpan 300,000 juga dah. Hak lain tu sedekah belakang. Allah SWT beri bagaimana bermuamalah. Bagi orang yang yakin, dia akan bagi terus waktu dia hidup. Tapi bagi kita yang ada lagi hidup main timbang tara, nak sedekah tak nak sedekah, kita ada peluang, iaitulah melalui wasiat. Sekarang ni tuan-tuan, dah berwasiat bagi kita. Tak lagi, kita mengingat lama lagi nak mati. Wasiat. Kalau harta kita ada 3 juta, kita wasiat 1 juta untuk masjid, untuk penggunaan anak yatim, untuk pondok-pondok, 1 juta. Apa kedainya Tuhan, kita hidup 20 tahun lagi, tak ada masalah, kita boleh guna duit. Selagi tak mati, tak jadi 1/3 tadi. Ini peluang kita
nak berinteraksi dengan harta. Jadi syaitan mari duduk janji, jangan. Sesok nanti, bagi dekat habis duit. Dia janji. Dia tak tahu takdir Allah SWT yang begitu banyak. Yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ni sayang kepada harta, sayang sungguh-sungguh. Padahal itulah di antara as-sadaqatu burhan. Nabi kata sadaqatu burhan, sedekah itu tanda beriman. Sebab apa? Duit kita betul-betul kita cari, kumpul daripada muda sampai tua. Tiba-tiba duit ni kita nak bagi sedekah, bagi derma, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa sukar. Tapi dengan keimanan kita yakin, percaya Allah Ta'ala ganti di akhirat esok dengan pahala, senang yang kita keluar duit. Maka apabila kita duduk sini, duduk dalam bagaimana kita berinteraksi dengan dunia ini, iaitulah nampak sangat. Kalau dulu kita payuh kira tahu kan. Hari ini dia panggil as-samahatu fil bai'i wasyira. Mudah dalam kira-kira. Kita kalau kita berjual, memang kita target keuntungan. Tapi kalau orang minta nak kurang, nak tawar, jangan duduk marah. Jangan masa setengah orang ni, kita lain banyak lagi, marah kepada kawan itu. Walau hak dia minta kurang tadi, banyak lagi untung kita dapat, maka kita permudahkan. Kalau mari orang miskin, buta dunia kita, tak cukup masa cukup dah. Tapi dia tak boleh bayar lagi kerana keperluan hajat dia tak cukup. Kita tangguhkan lagi. Itu dia panggil tanda-tanda orang ni mudah tentang ini. Kata di Anas radhiyallahu anhu, "Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Islam syai'an illa akha." Kalau orang mari minta dengan Nabi apa-apa tu dah, dia akan beri. Mari seorang laki-laki minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita beri ke dia kambing. Kambing banyak, beri beratus ekor kambing. Dia duduk celah bukit Bainal Jabal ini, dua bukit itu kambing. Nabi kata ambil kamu belakang. Bila dia dapat kambing ni, apa jadi tuan-tuan? Dia balik kepada kaum dia, dia kata ya qaum aslimu. Hei, pakat masuk Islam lah. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha. Muhammad beri apa yang aku minta, dia bagi belakang. Terkejut dia dengan apa yang cara Nabi kita beri. Satu hari orang bagi hadiah kambing kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa lagi tinggal kambing kita tu Aisyah? Dia kata, "Ma baqiya minha illa katif." Tak ada tinggal ada kecuali ada ni katif ni, baru kambing, mana kaki depan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baqiya kulluha illa katif." Nabi kata hak lain tu ada belaka dah, tinggal hak kaki depan tadi. Hak tak ada lagi. Maksudnya hak kita hak sedekah tu, hak tu hak jadi kita semua. Hak ni tak tahu lagi siapa makan. Itu ibarat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Ada seorang pergi, seorang sahabat Nabi lapar. Jadi Nabi dia pergi rumah Abu Darda radhiyallahu anhu. Pergi rumah Abu Darda. Bila pergi rumah Abu Darda makan dia pas dia tidur. So tidur. Dia kata Abu Darda masya-Allah tabarakallah. Buat balik tetamu rumah, bantal tak pagi, kais limit tak pagi. Sejuk bergok kita tidur. Jadi sahabat ni nak pergi komplain dia. Kalau mai orang rumah, gigi komplain, ketuk itu, buka-buka tengok, tak ada kau satu dia tidur atas lantai. Kais limit tak ada, patah pun tak ada. Dia kata masya-Allah tabarakallah. Padahal kita tak ada kau satu. Dia pun tanya ya Abu Darda, duk mana habis bagi-bagi rumahmu ni? Bagi rumahmu ni, mana habis? Prabu-prabu. Dia kata, aku hantar dah, pergi ke negeri lain. Tengok. Itu dipanggil ayat bandingan. Dia kata, aku hantar dah. Lepas tu, sini tak ada kau satu. Sini tempat kita duduk sementara je. Kita hantar ke rumah, hak kekal. Jadi sahabat-sahabat payah lah. Maksudnya dia sedekah habis bagi dia. Kalau dia duduk atas dunia ni sementara. Dia nak pergi duduk betul di mana? Di akhirat. La ilaha illallah. Jadi para jemaah sekalian jangan salah faham hadis ni. Ada orang ni bila dia kata banyak ana waktu mengajar kitab penawar bagi hati. So kita baca dia. Ada satu bab kelebihan fakir. Dan banyak hadis-hadis yang dibawa tentang kelebihan lapar, kelebihan fakir ini, maka para ulama mengatakan
Itu hadis itu bercanggah dengan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Nabi kata wa'udzu bika minal kufri wal faqri. Aku minta berlindung kamu ya Allah daripada kufur dan minta berlindung daripada fakir. Lepas tu ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita doa Allahumma ahyini miskinan. Tuan-tuan aja dengar orang baca doa ni. Kalau orang doa kita amin kata. Ayat waktu bertanya rasa. Apa ustaz ni? Allahumma ahyini miskin. Ya Allah tidak aku miskin. Kita bahagia nak minta projek. Yang doa miskin pula lagu mana dia? Jadi para ulama hadis ketika meneliti hadis ini, apa makna miskin? Apakah makna miskin dengan fakir? Sedangkan Nabi kita berdoa, Allah wa inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Aku minta berlindung daripada kufur dan fakir. Patut doa minta miskin mana pula? Kata ulama bukan miskin dengan makna tak ada harta, miskin dengan makna tawadhu. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama dengan orang-orang masakin, iaitulah orang golongan yang tawadhu. Jadi kalau tuan-tuan doa dengan hadis ini, kita niat the miskin di sini dengan makna tawadhu. Doa lah jangan takut. Kau takut juga? Tak ada. InsyaAllah pasal tahu cerita. Allahu Akbar. Jadi banyaklah contoh-contoh di antara orang kaya di kalangan sahabat, iaitu Utsman bin Affan kaya, Amr Rahman bin Auf kaya. Siapa lagi orang kaya di kalangan itu? Pernah satu hari perniagaan Amr Rahman bin Auf sampai beratus ekor unta. Jadi orang beritahu pada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Aisyah berdoa, barakallahu fima a'tahu fid dunya. Allah Taala berkatlah kepada harta dunia yang Allah beri kepada Abraham bin Auf. Wa li thawabul akhirati a'zam. Tapi pahala akhirat itu lebih besar. Jadi orang dengar doa Aisyah ni, pergi jumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Auf. Dia kata apa? Subhanallah. Aisyah doa kepada Tuhan, berilah berkat kepada perniagaan harta yang Allah telah beri di dunia ni, tapi dia berdoa juga pahala akhirat lebih besar. Amr bin Auf kata, tak cakap banyak, dia ambil barang-barang dagangan yang ada atas muka tadi, sedekah. Itu dia panggil tahap keimanan orang bila hati sudah bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi meningkatnya bagaimana kita nak berinteraksi dengan harta. Jadi kesimpulan dalam bab ini saya nak kata kepada para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, janganlah kita rasa harta-harta yang kita ada hari ini tolong saya mau balik. Boleh tak boleh? Duduk di mana duit kita? Ni ada orang tanya, kalau dibeli insurans takaful ni mahal dia. Insurans orang konvensional, orang kafir betul tu murah. Macam mana Ustaz? Tengah malam yang tanya. Kata nak jawab mana dia ni? Kata begini, kalau beli air awak katak mampu RM5 sekor, hak sebelah 20, awak nak beli kat mana? Ya tu jual sebelah lah. Sama, bank konvensional tak ada ulama yang mengatakan halal. Dia punya insurans konvensional. Ada seorang yang buat itu dia panggil pandangan terpencil. Tapi majoriti ulama dalam dunia ni semua mengatakan haram. Tapi takaful ni ada bina syariah yang bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita kata bina betul reti juga, kita stay jadi bina. Kita mengaji duduk, kita tak musalli betul reti nak baca. Bina kita hidup pertikaian orang pula. Masalah kita jangan hidup pertikaian. Sebab itulah bila sahabat-sahabat saya ajak jadi bina syariah di sistem keuangan, anda kata saya tak berani nak bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebab kita beli insurans tadi, kita beli saham-saham yang diluluskan oleh bank-bank Islam tu sebab panel tu kata lulus. Panel kata lulus. Jadi kita depan tu hanya na'udzubillah kalau dia kata apa mau terima riba, kata tanya panel. Jadi kita ada tempat menekan tu. Kena dengar hal ini panel pakar tak jawatan di rumah kita. Apa dia nak jadi panel pula? Tapi dia ada tak jawatan tuan-tuan. InsyaAllah ahli-ahli panel ni sihat walafiat kaya raya. Kita tak berani, tak apalah hidup miskin. Allah mengakhiri miskinan sebab kita tidak berani. Muka kita akan ditanya. Awak tak yakin? Tu awana ada situ. Tuan-tuan kalau tengok muka awana agak beli tak beli? Enggak ada punya dah. Ada tak. Jadi mana suka orang kita kena ustaz hidup sini.
Yakin. Jadi kita jangan sebenarnya. Saya tak berani sudah, orang lain berani. Kita, yang penting kita boleh kata dalam muamalah kita dalam apa ada faedah syariah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi biar kita semua penilai. Dia bertanggung jawab. Banyaklah cerita-cerita di sebalik itu yang kita tak berani sebut. Yang ketiga, apabila iman telah masuk dalam hati kita, dia akan berubah tentang pergantungan kita dengan manusia. Dulu kita yakin 100% manusia yang akan tolong kita. Saya jumpa dengan seorang sahabat kakak saya, cerita benar, anak dia dengan dia ni belajar habis universiti, hebatlah habis universiti, cemerlang. Ayah dia orang rapat dengan wife orang menteri saja, menteri besar ni tak main orang negeri kecil. Sampai kali ni anak dia tak ada kerja. Saya kata subhanallah, Allah Ta'ala nak didik kita supaya jangan terlalu bergantung pada Allah SWT. Anak orang kampung tak kena mata hidung menteri, tak kena siapa-siapa. Masya Allah boleh kerja. Belum balik kampung lagi, habis ngaji dapat kerja. Balik-balik itu dua kenduri kesyukuran tamat pelajar dan kenduri kesyukuran dapat kerja. Subhanallah. Kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, tak usah bergantung dengan manusia. Tak usah bergantung dengan manusia. Betapa itulah kita ini kadang-kadang terlalu sangat. Ada bukan kita tengok, minta maaf tuan-tuan kita sebut benda hak kita lakukan. Kadang-kadang orang ni duk solat soh depan, duk tengok masjid. Assalamualaikum. Bunyi telefon dalam poket ni, yang gagal telefon lopak nak pergi jawab telefon luar. Tak ada nak zikir subhanallah, alhamdulillah tak sempat. Pasal telefon bunyi. Kita kata ya akhi, kalau zaman dulu waktu telefon di rumah kita pakai tali tu, dia tak naik nombor, menggorok pusing keren. Kau tak ingat apa tu? Saya ingat kawan menelak tangan-tangan kadang-kadang kita 10 kali pusing. Kalau tu tak naik nombor, mana kalau lari kita lerah laju nak diangkat ke mana siapa? Ni nombor ada lah kau situ. Ya awak nak kejar apa siapa begini? Lompat keluar masjid sebab nak jawab. Pernah saya tanya saya, apa masalahnya? Isteri nak salih ke mana? Dia kata, kalau saya tak jawab, saya panggil balik, kena bayar pula saya topak. Dia memikir ke 20 saya lompat habis orang semayang. Kadang-kadang orang itu masuk belakang orang semayang. Kenapa? Mainnya tadi. Jangan tuan-tuan. Sebab begitu sekali ta'aluk kita binas. Kita ni terlalu nak menjawab seruan manusia, tapi kita terlupa pada seruan Allah SWT. Ingat baik-baik. Kadang-kadang alat-alat yang ada di tangan kita ni sangat-sangat menggerunkan kita. Sangat-sangat menggerunkan handphone kita. Orang duduk ketubuk, duduk jawab WhatsApp, duduk mesej. Orang duduk mengajar, sering duduk main. Allah Allah, ini masalah kita. Tidak, kadang-kadang guru terasa tidak pernah nak tegur, takut lari. Tak tegur, sakit hati. Tidak mahu gitu. Allah duduk gelgok, dah guru. Ada juga setengah orang itu dia bukan dia main, dia tulis nota kita kata ni. Tapi lah air orang nulis tu. Nulis dia klik kau ustaz, ni. Tu klik telefon dia, mentah sengit. Kalau dia suka sore je, main telefon tu mudah ya nak chat, nak kenal. Jadi ingatlah kita dengan Allah Azza wa Jalla biar ada pergantungan kita dengan Allah, jangan bergantung sangat dengan makhluk. Jangan main-main. Lah lompat kalau nak jawab handphone, nak jawab telefon dia. Tengah duduk topok, main lagi. Baik awak tidur. Tak ada dalam hadis. Dia dalam hadis lagi man masal hasa faqat lagu. Siapa dia pergi anak batu, dia kira lagu. Awak tidur tak sebut, kalau tidak kamu tadi. Mau kau pelakon ni. Main letih hari ni Allah Akbar. Jaga orang macam. Tapi sampai anak tengok pada guru saya di Mekah dulu, Syekh Ismail rahimahullah. Waktu orang tanya dia Syekh, orang dulu malam-malam ada waktu ibadat. Dia kata sama kita lebih baik tidur pada sedar. Dia kata kalau tidur tak ada maksiat apa. Tapi kalau tak tidur, banyak cerita lagi. Tengok cerita lah. Jadi banyak benda. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, bagaimana kita ta'aluk kita dengan manusia sebagaimana hadis Nabi man ardana bi sakhatillah. Siapa nak meredakan manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, Allah Taala suruh kita pada manusia. Hari ini secara realiti saya sebut. Banyak tempat ada kita sebut, satu tajuk baru yang nak buat, nama dia Malaikat Blue Magic. Dengar cerita? Tak dengar lagi? Ada satu kumpulan, dia panggil kumpulan pendakwah, ustaz-ustaz belakang dalam itu.
Tapi dia post dalam grup WhatsApp ni, kan kita hari ni semuanya pakai WhatsApp ni belakang. Tidak WhatsApp ni. WhatsApp bila hari dah ke WhatsApp. Kalau WhatsApp tu dia ketinggalan zaman benar zaman kita ni. Saya interview 2-3 dalam ceramah kita. Kata awak tahu ada juru WhatsApp. Dia duduk orang mau 10 dia kata. Jadi sekolah rendah sampai ke universiti 10. Tak nak jawab 10 tu kat pak gelap. Dia dalam grup kita dia ada post benda-benda perli orang. Gambar-gambar orang mereka cerita buat. Enggak ada lah di kalangan ustaz yang hati yang dhamir, qalbun hayy. Hati dia masih hidup. Tak boleh tengok benda ni. Tegur, nasihat. Pakat perli pula. Pakat perli. Jadi akhir sekali saya kata malaikat belum bencin. Kita berkeluar satu poster, tajuk dia malaikat belum bencin. Wahai para pendakwah, para ustaz, ingatlah bahawa setiap yang kita tulis, setiap yang kita share, setiap yang kita post dalam grup tertutup atau terbuka, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan kita ni kecuali malaikat raqib atid sedang menulis. Jadi saya kata ingatlah malaikat belum bencin. Kau kita rasa malaikat bencin? Kalau duduk dengan orang kampus menasabah juga, tapi kalau duduk dengan pendakwah kanal lagu ni, seolah-olah malaikat bagi tahu ke dia, ustaz awak tak berdosa maksud. Jadi Syiah pula kita. Buat Syiah imam dia maksud. Syiah imam dia maksud. Ni sehari pun ni timbul masalah nak takrib di antara Sunni dengan Syiah. Nak dekat Sunni dengan Syiah. Ulama-ulama yang cuba nak mendekatkan Sunni dengan Syiah ni siapa dia? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tuan-tuan kenal nama dia. Qaradawi bertarik balik dia kata aku kena tipu lama ke buat Syiah. Syekh Qaradawi kata satu yang aku minta, permohonan pertama nak minta dengan Syiah, kalau betul-betul kamu nak berdamai dengan Ahli Sunnah, cukup berhenti cerita sahabat. Enggak, jawab-jawab lain. Kalau Syiah tak cerita sahabat, tak jadi Syiah lah dia. Mungkin amalan dia cerita sahabat tu. Kutuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Aisyah, apalagi itu Abu Hurairah. Bukan sangat kutuk tuan-tuan, mengkafirkan sahabat. Jadi kalau sebut bahasa Syiah ni tak usah duduk beja lah, kita pakai Assalamualaikum. Tutup ayat. Tak boleh nak beja. Jadi saya terima kasihlah kepada Syekh Qaradawi kerana dia tarik balik dia punya perancangan awal nak pakai, sebab dia cuba, sebab perbalahan Sunni dengan Syiah ni berat sangat. Tengok berlaku baru ni, bila Syiah tak pergi haji tahun ni. Tentu tak kenal cerita Syiah tak pergi haji. Tak pergi. Dia pergi berkumpul di Karbala. Ayatullah dia kata Ayatullah, kita kata Ayatul Syaitan. Keluar fatwa, berkumpul di Karbala lebih baik berapa puluh kali, berapa ganda lagi lebih afdal daripada berkumpul di Arafah. Kata Maulid lah, saya tak tahu di Karbala, kita pun tenang, tak ada bawa dia di muka. Tiba-tiba di saat akhir ini mari satu kumpulan nama dia Husi di Yaman menghalakan dia punya bom roket hala ke arah Mekah. Dia kata dia bukan nak bom Mekah, nak pergi Jeddah, dekat tu lah di belakang. Orang Islam dia ada di situ. Jadi kita kena ingat. Jadi ini permainan. Baiklah, pergantungan kita dengan manusia biar jadi tidak banyak. Kemudian yang keempat, iaitulah kita kena peka dengan benda yang berlaku dalam kehidupan. Kena peka dengan benda yang berlaku dalam kehidupan. Hari ini bila kita tengok gempa bumi, tsunami, banjir mari, kita kata apa? Bencana alam. Orang yang kata bencana alam itu orang yang tak beriman dengan Tuhan. Kita kena kata benda ni berlaku, iaitulah daripada Allah Azza wa Jalla. Zalika yukhawwifullahu bi ibadahu. Allah Taala nak menakutkan hamba-hamba dia. Atau bila kita tengok berlaku benda ni, Allah takut. Hari ni tuan-tuan tengok pelik-pelik berlaku. Kita duduk tepi laut berpuluh tahun dah, tak pernah air laut naik. Betul tak? Sekarang ni air laut naik. Bila air laut angkat sikit je. Kadang-kadang kita duduk tepi laut, tempat orang duduk mandi di pantai, hotel-hotel besar-besar, 5 meter, 6 meter di situ, pakai ruang masyarakat itu. Kata kalau tu angkat 2 meter ya air laut tu naik, pergelah habis. Bila air laut naik, sungai nak turun tak boleh. Allahu Akbar. Kita duduk di mana sebenarnya tuan? Duduk di sangat duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda kita nak menguatkan keimanan kita kepada Allah Taala, dia panggil kita at-ta'amul ma'al ahdath. Setiap benda yang berlaku kait dengan Allah. Baru ni sibuk dengan supermoon, pakar tengok bulan besar. Bukannya duk memikir ke, duk sibuk dengan supermoon, kata jangan sibuk dengan supermoon dengan bulan, kita kena sibuk dengan Tuhan kepada bulan.
Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang menjadikan. Jadi kita kena ingat, hari ini para jemaah sekalian, di antara peristiwa yang berlaku dalam dunia yang disenyapkan oleh sebahagian daripada pemimpin besar dalam dunia ini, iaitulah peristiwa yang berlaku pada sahabat kita di Rohingya. Kalau orang tanya kita, Rohingya duduk mana? Agak-agak kita yang duduk di negara Asia ni, tahu ke mana tempat dia? Tahu ke tidak? Macam tak tahu dia. Kalau kata Bangla, tahu dia. Nah, tapi kita tak tahu. Sahabat-sahabat kita yang duduk di negeri sekarang ini panggil Myanmar. Dulu orang panggil apa? Burma. Jadi kalau disebut pokok dia dipanggil negeri Arakan, bahasa Arab kata. Maka Rohingya itu dipanggil bangsa. Asal dulu negara Rohingya memang orang Islam di situ. Tapi kena jajah, kena rampas. Akhir sekali mereka di saat ini sedang ditindas oleh pokok ni buta apa ni? Pokok dia. La ilaha illallah. Satu penghinaan yang cukup dahsyat pada Islam, tetapi yang kita sedih, pemimpin-pemimpin negara-negara Islam tidak mengambil tindakan. Adalah dipanggil istingkar, makna bantahan daripada OIC. Kalau itulah orang perli OIC, dia kata OIC. Aku tengok saja. Tengok apa? Patut negara-negara Islam ambil tindakan yang semampunya buat. Jadi kita baru jauh ni, apa yang kita boleh buat? Tengok saja juga, OIC juga kita. Lah. Karena itulah saya mengharapkan sangat kepada imam-imam kita, bila baca kunut, tambahlah kunut nazilah di akhir. Pak Inna kata itu jangan pakai sudah situ. Pak Inna kata itu kan sambung ni. Allahumma mansur ikhwanal muslimina fi Burma, Rohingya. Allah mansur ikhwanal muslimina fi Syam, fi Palestin. Sebut kat 2-3 nama ni. Wa fi kulli makan, yang keempatnya Swiss semua tempat. Barulah kita rasa imam kita tu peka dengan isu semasa. Seolah-olah orang yang kena bantai, kena bunuh tu, orang lain tak ada kena bunuh dengan kita. Ya Allah. Itulah dia panggil al-qalb, dhamirul hayy. Bila perasaan kita ni hidup, Nabi sebut dalam hadis, masalah mukminin, bandingnya orang mukmin sama-sama orang mukmin dengan sama-sama dia seperti satu diri. Patut orang Islam di Burma dibunuh, kita di sini menangis. Jadi tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, saya mintalah kalau ada tamu-tamu yang dibuat oleh mana-mana NGO yang nak bagi bantuan, kita bantu. Tak ada NGO, kita ada NGO kita je. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas solat kita, dalam tahajud kita, mana-mana waktu kita, ya Allah, berilah bantuan, pertolongan kepada saudara-saudara kami, orang Muslim Rohingya di Burma dan di mana-mana tempat. Sepatah kata tu tuan-tuan, besar maknanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tahu siapa di kalangan kita ni yang mustajab doa. Jangan ada mikir kata kena tok guru yang mustajab dah. Allah Ta'ala, Nabi kita berpesan kepada Sayyidina Umar supaya cari seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, orang kampung ya, kalau cerita, tengok cerita dia, baca cerita dia. Sayyidina Umar patutnya, Nabi besar Umar, Nabi besar suruh cari Uwais Al-Qarni. Jadi kita tidak tahu siapa di kalangan kita orang yang mustajab doa. Jadi kita jangan duduk kata, oh ustaz lah, enggak ustaz mustajab. Siapa dia kata? Bila ustaz boleh sijik ISO mustajab doa? Kadang-kadang orang yang diam, biasa ikhlas dia lebih daripada orang lain. Subhanallah. Itu dia panggil. Yang ke seterusnya, yang kelima, iaitulah kita tengok keadaan hati kita. Hari ini para jemaah sekalian, hati kita nak ada sekalinya kita atau tak ada? Tanya kita orang Jawa. Ada sini. Tu hati hak stokor tu. Hati kita ni kadang-kadang tidak ada sekalinya kita. Waktu kita solat, dia duduk mana? Khusyuk lah dia lah. Jadi bila kita mantapkan keimanan kita, apabila kita gilatkan hati kita, insya-Allah dengan zikir yang kita baca, penggilat hati, maka hati kita akan dapat khusyuk kepada Allah SWT. Bila pergi Mekah, jemaah ni, dia suruh saya komen. Saya besar dia tu. Ni mengganggu ibadah haji. Saya kata, apa yang ganggu ibadah tu? Kalau tuan-tuan mari dengan hati ke Mekah, kita akan menangis dekat Kaabah. Kita akan menangis di Arafah. Kita akan menangis di Mina, di Muzdalifah, sebab kita pergi dengan hati. Tapi kalau kita ada hati, lontar, bukan cakap batu sani, batu hok pikul, dilontar syaitan tak benar. Itu dia panggil hati kita berubah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang bila disebut nama Allah gemetar. Itulah tanda al-qalbul hayy, hati yang hidup. Yang keenam, kita akan baik hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap perkara
kita akan teringat kepada Allah, maka kita tidak akan mampu lagi melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita ini, iaitulah kesan iman dalam jiwa kita bermula daripada kesadaran yang Allah campak dalam hati ini. Tuan-tuan, jagalah dia, suburlah dia, dan mantapkan dia dengan ilmu dan kefahaman. Kata di para ulama, kita nak tarbiyah iman kita itu dengan melalui 3 perkara. Yang pertama sekali, mantapkan perasaan keimanan kita dalam hati. Biarlah kita teringat kepada mati dan belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bila hati kita sudah kepahaman sudah betul, maka hati kita akan hidup. Hati kita akan hidup. Macam nak hidup hati, banyakkanlah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ketika itu barulah hati kita akan sentiasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita akan jadi manusia yang baik. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu Allah Taala dengan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau kita nak panjang, ini mukadimah kepada bagaimana nak ihya al-qulub, menghidupkan hati. Jadi untuk bicara seterusnya, saya cadangkan tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, YouTube Abu Anas Madani, cari penawar bagi hati. Ada lebih kurang 30 siri kuliah yang saya sampaikan di pondok. Jadi dengar setiap malam ataupun ambil MP3, letak dalam kereta, kita dengar. InsyaAllah hati kita ni kalau sudah diketuk, sebagaimana kata orang, sekerah-kerah batu, kalau titik air tak berhenti, berlubang dia. Hati kita dah terah mana, banyak mana dosa kita, banyak bersama dengan karat dia. Dengan kita ketuk dia, dengan zikir, dengan ilmu, InsyaAllah dia akan cair dan kita akan dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, InsyaAllah. Jadi ketah ni dapat apa? Ketah yang hijau ni apa? Jadi ketah ni seperti biasa, saya selalu bagi kepada para jemaah zikir selepas salat. Zikir lepas salat ni bukan benda baru lah. Semua orang ada berapa dah. Cuma kadang-kadang tak sempat nak zikir. Tak sempat nak zikir tu ada 2 sebab. Bila kita pergi masjid, imam tak baca zikir, sebab imam pun nak cepat juga kan. Kalau tanya ada kuliah, dia nak cepat, sebaik nak pergi laluan pada kuliah. Jangan pula jadi sebuah cerita orang tak saya pun cerita dengan tafsir ni kali. Tak pun cerita, ada seorang pendakwah tu pergi masjid nak pergi kuliah subuh. Tu imamnya mengatik sampai raya matahari. Rupanya bila siasat-siasat, dia tak pergi ustaz tu ceramah. Dia mengatik terpaksa orang klik habis. Jadi kita tak tinggi aja. Maka zikir ni dipanggil zikir kita nak berdikari. Tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan juga muslimat, hafal zikir lepas salat ni biar ada dalam kepala kita. Kalau kita salat rumah tak sempat lagi masjid pun kita ada zikir. Kalau kita salat di masjid, kita nak cepat tu, nak pergi ambil anak sekolah, nak pergi pejabat, kita boleh zikir atas kereta, atas musika, atas bazika, boleh zikir. Ini untuk tuan-tuan ambil lah. Sebab saya tengok, bila kita tak baca 10 perkara ini, bermakna kita telah kehilangan pahala yang banyak. Tak apa saya baca esok lah ni. Zikir ni macam makan nasi. Kita tak makan nasi 3 hari, boleh kau tahu untuk 3 minggu. Kita saya 3 minggu hari, kita tak makan 3 hari, boleh. Esok. Jadi zikir ni dia panggil zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan waktu. Waktu dia bila? Lepas salat. Tuan-tuan bacalah insya-Allah taala. Zikir ni sangat mudah. Lepas pada zikir tu baca di belakang saya kata. Jangan baca tu pada dia tu baca waktu belakang tak baca. Di belakang tu dia panggil zikir dengan poket. Ini zikir dengan lidah tak? Jadi alhamdulillah projek yang kita buat di pondok lepas pada banjir ni banyaklah perubahan-perubahan. Mana lalu kalau peraya itu singgung dah tengok. Alhamdulillah baru ni aku panggil yang menghormat Menteri Usaha untuk rasmi. Kebetulan Datuk kita ada hal di atas di Malaya dengan spekar dia panggil asrama Siti Khadijah. Mula-mula kita buat asrama dan kata bunyi bau berdebu di asrama. Kita pun tukar bopar jadi sakan. Sakan teman asrama juga kalau terjemahnya. Jadi siap satu bangunan, sekarang ini kita buat bangunan yang kedua. Tuan-tuan bolehlah sama ada nak beli sebuah wakaf ataupun berilah setakat mana kita dapat hijab. Beri 100 boleh, kalau sebuah sini 100 beri 1000. Nombor akaun ada kan. Ini di antara cara sedekah secara rasio. Kita beri akaun ni rasio tak ada orang tahu. Nah, kalau ada orang tahu, orang
bank kalau ya sampai dia pakai senyapit kita pun tak tanya kecuali dimaklumkan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama ambil peluang untuk menambahkan saham akhirat kita di mana saja tempat yang kita boleh dermakan. Jadi setakat itulah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya motivasi kita pada malam ini di bawah tajuk Hayya bina nu'minu sa'ah. Mari kita girakkan iman kita beberapa ketika. Mudah-mudahan motivasi yang kita sampaikan ini ada manfaatnya kepada semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.